Pengguna lebuh raya disaran patuh cadangan jadual perjalanan. Ibu bapa digalakkan rebut peluang dos pertama PIC Kids. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Azamri Hussein, berita wilayah 6 Mei 2022. Membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Juga lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan juga Selangor turut mengisi paparan pada petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Saudara pengguna lebuh raya Kuala Lumpur Karak KLK dan lebuh raya Pantai Timur Fasa 1 LPT1 disaran mengikuti cadangan jadual perjalanan TTA yang dikeluarkan. Ia bagi memastikan perjalanan ke ibu kota lancar dan selesa selepas cuti Aidilfitri tamat, memandangkan jumlah kenderaan mula meningkat. Menurut Pengurus Besar Kanan Ketua Anih Berhad, Razimah Muhammad Razzi, sejak 29 April hingga petang semalam, sebanyak 1.15 juta kenderaan di lebuh raya KLK. Beliau dalam kenyataannya berkata LPT1 pula merekodkan 570,393 kenderaan. Kepatuhan terhadap TTA meningkat kepada hampir 74% berbanding 55% sejak mula diumumkan minggu lepas. Berdasarkan TTA bagi perjalanan esok dan Ahad, pengguna dari Pahang dicadang masuk ke lebuh raya pada 6 hingga 10 pagi dan 7 hingga 10 malam. Manakala Terengganu 8 hingga 11 pagi atau 8 hingga 10 malam. Dan Kelantan 6 petang hingga 8 malam atau 10 malam hingga 12.30 malam. Pengguna boleh merujuk laman sosial Lembaga Lebuh Raya Malaysia atau Anih Berhad di Twitter @LLMTraffic, @LPTtraffic atau Facebook @Lembaga Lebuh Raya Malaysia serta @Lebuh Raya Pantai Timur. Baik, pengamal perubatan di Klinik Kesihatan Kerajaan dan Swasta diminta untuk merujuk kanak-kanak berumur 1 bulan hingga kurang dari 18 tahun yang menunjukkan gejala jaundice dan gejala lain hepatitis akut ke hospital untuk pengurusan kes selanjutnya. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata gejala lain hepatitis akut ialah hilang selera makan, loya, muntah, kelesuan atau air kencing berwarna gelap. Jelas beliau, Kementerian Kesihatan KKM telah mempertingkatkan surveillance bagi hepatitis akut di semua klinik kesihatan dan hospital dengan menggunakan definisi kes yang telah dipersetujui pakar-pakar perubatan klinikal dan kesihatan awam. Khairy dalam kenyataan memaklumkan protokol rujukan dan pengurusan kes hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya, acute hepatitis of unknown etiology, sedang dibangunkan. Ibu bapa atau penjaga kepada kanak-kanak yang mengalami gejala berkaitan hepatitis akut dinasihatkan segera mendapatkan rawatan. KKM juga jelas beliau akan terus memantau situasi kejadian hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya dalam kalangan kanak-kanak dan akan memaklumkan perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Hasil pemantauan dijalankan bahawa masa ini terdapat seorang kanak-kanak lelaki di Sabah dengan gejala hepatitis akut telah mendapatkan rawatan di sebuah hospital pada bulan lepas. Baik, ibu bapa dinasihat mengambil peluang membawa anak mereka mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 sebelum 15 Mei ini. Ini kerana hanya berbaki kurang 2 minggu pemberian dos pertama di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids. Tinjauan RTM di Hospital Pakar Sungai Long, Selangor mendapati ibu bapa dan anak mereka tiba seawal jam 9 pagi bagi mendapatkan suntikan. PIC Kids di hospital itu beroperasi bermula 9 pagi hingga 4 petang. Ada juga ibu bapa yang mengambil peluang cuti musim perayaan untuk membawa anak-anak mereka mendapatkan suntikan.
Senang sebab ada rest untuk anak-anak 3 hari. So Jumaat, Sabtu, Ahad. So actually saya pun cuti, orang rumah dah cuti. So memang nak ambil dia untuk rehat lah. So memang planning untuk second dose di sini berdekatan dengan kawasan rumah lah. So pada saya pentingnya untuk ambil anak-anak ni sebab dorang terdedah dengan bahaya di zaman sekarang ni. So pada saya wajar dan perlu ambil sebab kita nak protect dia. Sebagai mak bapak, kita nak jaga dia di luar tak mampu sebab kita bekerja. Mereka yakin dengan pelaksanaan PIC Kids yang bertujuan melindungi kanak-kanak daripada dijangkiti COVID-19. And so we can prevent from getting COVID-19. So she also had never ever get COVID-19, but it's good lah. Luckily he didn't get any. So he's also very brave and wanted to take the second dose to protect us and protect herself too. Ibu bapa disarankan mendapatkan vaksin dos pertama sebelum 15 Mei kerana vaksin jenis Comirnaty dan CoronaVac tidak lagi ditawarkan selepas itu. Sekarang masih sempat. So untuk mereka yang belum mendaftar, saya ingin menyeru supaya semua ibu bapa kalau ada aplikasi MySejahtera app, cuba buat temujanji secepat mungkin untuk pemberian vaksin pada dos pertama sebelum 15 hari bulan Mei lah. Ya, kami ada juga ibu bapa yang ada masalah, dan kadang-kadang ada masalah dengan MySejahtera so kami galakkan mereka datang, kami tolong mereka register juga untuk vaksin lah. Yang boleh register, kami lebih baik mereka register supaya tidak ada masalah dengan terlalu ramai orang satu hari ya. Bagi pakar kanak-kanak Hospital Pakar Sungai Long, Dr. Alexander Chan, fasa kelonggaran prosedur operasi standard SOP COVID-19 bukan bermakna penularan COVID-19 sudah berakhir. Sekarang ni kita dah peralihan ke fasa endemik. Okay, so vaksin ini sangat penting. Orang dewasa kebanyakan semua dah vaksin. Tinggal budak-budak je. Okay, so kes budak-budak yang serius yang teruk ada. Setiap hari tak kata tak ada langsung. Okay, risiko tu ada. So itu yang penting, itu yang kita nak elak. Kalau setakat demam, batuk sesama biasa tak apa. So vaksin COVID ni kalau kita ambil, kita bagi kat budak, vaksin yang disarankan oleh KKM ni selamat. Dia dah buat apa kajian yang sepatutnya. Lebih 13,000 dos vaksin COVID-19 telah diberi kepada kanak-kanak sejak program itu berlangsung. Kita mulakan lintas langsung hari ini dengan Sarawak. Antara tumpuan berita dari Bumi Kenyalang, gesaan Kesatuan Guru Sarawak terhadap ibu bapa dan penjaga untuk segera memastikan anak-anak mendapatkan suntikan vaksin sebelum 15 Mei ini. Terus ke Kuching bersama Vanessa Mering di sana. Vi, silakan. Ya, Zam, usaha itu juga penting bagi memastikan keselamatan anak-anak yang dihantar ke sekolah dan guru-guru yang mengajar juga terjamin. Tapi sebelum itu, kita ke perkembangan ini. Kesatuan Guru Sarawak STU menyambut baik pengumuman Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin untuk mempertimbangkan penyambungan guru kontrak perkhidmatan COS ambilan Jun 2020 selama 2 tahun. Presiden STU Adam Prakash Abdullah berkata, beliau berharap pembaharuan kontrak ini dapat menyelesaikan masalah guru yang turut dihadapi di negeri ini sekaligus mengurangkan beban tugasan di sekolah. Bagi negeri Sarawak, kita amat-amat mengalukan berita ini kerana negeri Sarawak sangat-sangat memerlukan tenaga guru pada masa ini kerana kita masih mempunyai banyak kekosongan yang belum diisi. Dengan itu, pada masa ini, guru-guru yang berkhidmat di sekolah menanggung beban yang berlebihan kerana mereka terpaksa menanggung kerja guru-guru yang belum dapat hadir ke sekolah kerana tiada lantikan.
Beliau yang dihubungi RTM hari ini turut memberitahu pengumuman tersebut adalah sesuatu yang melegakan para guru, termasuk nasib 2,600 guru COS ambilan Jun 2020 di seluruh negara. Katanya setakat ini STU tidak dapat mendedahkan jumlah guru COS kerana mereka dilatih oleh Institut Pendidikan Guru kampus yang berbeza. Semalam Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin dalam satu kenyataan memaklumkan perincian mengenai berita itu akan diumumkan dalam masa terdekat selepas perbincangan antara Kementerian Pendidikan dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan selesai. Perkembangan berkaitan, ibu bapa dan penjaga di negeri ini diminta tidak melengah-lengahkan masa menghantar anak-anak untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 sebelum program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids ditamatkan pada 15 Mei ini. Presiden Kesatuan Guru Sarawak STU Adam Prakash Abdullah berkata, langkah ini bagi memastikan keselamatan anak-anak yang dihantar ke sekolah dan guru-guru yang mengajar mereka di sekolah juga terjamin. Usah dirisaukan hal-hal berkaitan dengan suntikan ini kerana sudah nyata berjuta-juta rakyat Malaysia telah pun melalui proses imunisasi dan ia telah terbukti menunjukkan bahawa kekuatan badan kita setelah melalui imunisasi ini adalah lebih baik untuk berhadapan dengan virus COVID-19 ini. Beliau yang dihubungi RTM hari ini turut menyeru kerjasama golongan ibu bapa untuk membantu pihak kerajaan melaksanakan proses PIC Kids sekaligus memberi keyakinan kepada anak-anak apabila mereka berada di sekolah. Pada 27 April lepas, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin memaklumkan bahawa bayaran akan dikenakan bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak selepas program tersebut ditamatkan pada 15 Mei kelak. Jawatan Kuasa Bertindak Imunisasi COVID-19 kanak-kanak turut mengumumkan pemberian dos pertama di bawah PIC Kids hanya akan diberikan hingga 15 Mei ini dan tidak lagi ditawarkan selepas tarikh akhir berkenaan, memandangkan permintaan rendah vaksinasi yang boleh menyebabkan pembaziran vaksin yang tinggi. Penyakit demam babi Afrika atau ASF di Sarawak adalah terkawal dan setakat ini tiada laporan diterima mengenai jangkitan baru. Menurut Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom, ini menunjukkan keberkesanan langkah-langkah kawalan yang telah diperkenalkan oleh kementerian dan dilaksanakan oleh Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak JPVS. Menerusi kenyataan media, beliau memaklumkan setakat 28 April lepas, sebanyak 17 sampel telah diuji dengan 5 sampel dari babi kampung disahkan positif, iaitu 4 di Betong dan 1 di Sibu. Tindakan telah diambil untuk dikontaminasi dan pengosongan di premis terbabit. Pemeriksaan ladang babi dan pemantauan yang berterusan mencatat 12 sampel negatif dan bebas ASF, iaitu ladang babi di Jalan Ensengge Serian, Melikin Serian, Batu 25 Siburan Serian, Rumah Sembelih Babi Sri Aman, Rantau Panjang Sibu, Jalan Tian King Sibu, Futian Sibu dan Sungai Mau Sibu. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Steven memberi jaminan bekalan daging untuk perayaan Gawai yang akan datang adalah mencukupi. Tambahnya, daging babi adalah selamat kerana dibekal dari ladang yang bebas ASF dan diperiksa oleh JPVS. Sarawak mengeksport 2,000 ekor babi setiap minggu ke Singapura dan ini membuktikan bahawa Singapore Veterinary Services dan Singapore Food Authority mengiktiraf langkah-langkah kawalan yang telah dilaksanakan di Sarawak. Ini termasuk pemakaian dan pemusnahan babi di tempat terjangkit untuk memutuskan rangkaian jangkitan selain sistem biosecurity yang ketat dan efektif di peringkat ladang. Menteri itu turut mengucapkan terima kasih dan menghargai kerjasama penternak babi dan JPVS yang bertindak cepat bagi membendung penularan ASF ke kawasan lain di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dijadual akan menyampaikan ucap tama pada sidang kemuncak dan pameran hidrogen sedunia 2022 anjuran Bandar Rotterdam di negara Belanda pada 9 hingga 11 Mei ini. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari bersama 3,500 orang pemimpin kerajaan dan industri dari seluruh dunia akan berkumpul untuk meneroka teknologi hidrogen terkini dalam aspek aplikasi serta penyelesaian terbaik ke arah merevolusikan industri zaman kini.
Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Pejabat Premier Sarawak hari pertama sidang tersebut, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari dijangka menyampaikan ucap tamanya bertajuk Accelerating the Global Hydrogen Economy the Sarawakian Way yang memberi fokus terhadap kesiapsiagaan Sarawak dalam arena tenaga boleh diperbaharui, khususnya tenaga hidrogen. Delegasi Premier Sarawak juga akan ke Oslo, Norway bagi mengkaji pengoperasian dana kekayaan berdaulat negara itu yang merupakan model kepada cadangan kerajaan negeri untuk mewujudkan dana kekayaan berdaulat Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari juga akan mengadakan lawatan ke pejabat Shell di Bandar The Hague selain ke ibu negara Belanda iaitu Amsterdam bagi melawat pusat teknologi Shell untuk melihat pelbagai inovasi terkini dalam teknologi hidrogen. Polis Kuching berjaya menumpaskan aktiviti penyalahgunaan dadah dalam 2 serbuan berasingan di Kuching semalam dengan nilai rampasan melebihi RM1,500. Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Ashman Bajah menerusi kenyataan media memaklumkan serbuan pertama dilakukan kira-kira pukul 11 pagi di Jalan Rock dan seorang lelaki telah ditahan. Pemeriksaan ke atas lelaki tersebut menjumpai 5 paket plastik lut sinar disyaki syabu seberat 5.13 gram dengan anggaran rampasan RM513. Suspek juga memiliki 1 kes rekod lampau. Manakala dalam serbuan kedua, kira-kira pukul 6.55 petang, pasukan dari Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching telah menahan seorang lelaki di sekitar Bandaraya Kuching dan merampas 1 paket plastik lut sinar disyaki syabu seberat 10.62 gram dengan anggaran rampasan sebanyak RM1,062. Kedua-dua suspek ditahan di bawah Seksyen 39A Kurungan 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vi dengan perkembangan dari Sarawak. Bertemu kembali. Mayat seorang lelaki tanpa pakaian dalam keadaan tangan dan kaki terikat ditemukan di tebing Sungai Golok di Kampung Simpangan Tumpat, Kelantan 7.25 pagi tadi. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Tumpat, Superintendent Tan Seng Lee, pemeriksaan ke atas mayat yang ditemukan orang awam mendapati bahagian muka turut ditutup dengan ikatan kain. Mayat yang belum dikenal pasti berusia lingkungan 30 hingga 40-an itu dipercayai sudah 24 jam berada dalam air. Mengulas lanjut, beliau berkata Polis Kelantan akan terus berhubung dan bekerjasama dengan pihak berkuasa selatan Thailand bagi siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Polis sedang memburu 3 suspek kes rompakan bersenjata melibatkan wang tunai RM1 dan barang kemas di kedai pajak gadai emas Aili Pasir Mas Kelantan semalam. Pemangku Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata operasi mengesan dibuat melalui ops tutup dan sekatan jalan raya di seluruh negeri dan Pengkalan Haram Sempadan Thailand. Dalam kejadian pukul 4.45 petang itu, semua suspek bertopeng dan menggunakan pisau dan senjata menyerupai pistol. Beliau dalam kenyataannya memberitahu mangsa bersama 5 orang pekerja di kedai tersebut diikat dan dipaksa berada di bawah meja. Mangsa dipaksa membuka laci dalam peti besi serta mengisi wang tunai dan barang kemas ke dalam beg milik suspek. Suspek kemudian melarikan diri dengan sebuah kenderaan bernombor pendaftaran ST6998W milik mangsa. Operasi dengan kerjasama Jabatan Siasatan Jenayah dan pasukan Gerakan Am Batalion 8 menemukan kenderaan terbabit ditinggalkan di KTJ Kuala Jambu, Pengkalan Kubu. Saksi diminta tampil membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 395, 397 Kanun Keseksaan. Hanya menggunakan bahan asas iaitu beras pulut dan ragi, tapai pulut menjadi pencuci mulut pilihan ramai kerana rasanya yang unik. Malah tapai pulut dibungkus daun getah juga mendapat permintaan tinggi ketika musim perayaan.
Menurut pengusaha tapai pulut tradisional Azizah Saman, permintaan terhadap juadah tradisi itu meningkat saban tahun. Malah untuk Syawal ini, dia perlu menyiapkan tempahan 40,000 bungkus tapai pulut. Azizah yang mengusahakan tapai pulut sejak 30 tahun lalu berkata, bagi mengekalkan keaslian rasa, dia menggunakan daun getah serta kaedah tradisional yang dipelajari daripada neneknya. Aku sama lagi. Kalau kita nak naik lagi demo juga dia biasa makan lagu tu ke. Mungkin mau datang banyak pun kan juga tapi lagu tu payah kita nak buku nak boleh bekas gon ke payah. Dalam seni buku itu. Terus dia ambil bekas dia ni 100. Tapai yang dihasilkan dijual pada harga RM35 bagi setiap 100 bungkus. Baik, untuk laporan cuaca semasa di seluruh negara. Langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Nur Syazlinda Muhammad Hanif. Saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan memberi penumpuan kepada amaran cuaca angin kencang dan juga laut bergelora bagi kategori pertama dan juga kedua melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga, iaitu melibatkan kawasan perkapalan Selat Melaka Utara dan juga Phuket. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 9 Mei 2022. Harus diingatkan bahawa keadaan ini amatlah berbahaya bagi kesemua aktiviti laut, terutamanya bot-bot kecil, feri dan juga aktiviti perikanan. Baik, kita lihat pula kepada paparan gema radar pada ketika ini. Kelihatan keadaan cuaca yang agak cerah di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia. Namun demikian, terdapat hujan di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar pedalaman negeri Kedah, negeri Perak dan juga negeri Pahang. Hujan ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke lewat petang nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan dan ribut petir sedang berlaku melibatkan kawasan di hampir keseluruhan negeri Sabah dan juga negeri Sarawak. Hujan ini pula dijangka boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Baik, kita lihat pula kepada ramalan cuaca di sebelah malam. Met Malaysia menjangkakan untuk hujan masih lagi boleh berlaku melibatkan kawasan di sekitar utara semenanjung Malaysia, manakala menjelang pagi nanti hujan lebih tertumpu di bahagian perairan Selat Melaka. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu laporan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Baik, seterusnya kita ikuti perkembangan dari negeri di bawah bayu. Antara perkongsiannya tuntutan 40% hasil negeri. Untuk butiran lanjut langsung bersama Rita Alusius Malik di Kota Kinabalu. Rita, silakan. Baik Azam, Jabatan Kuasa Majlis Khas Perjanjian Malaysia 1963 MA63 berharap Kerajaan Sabah meneruskan tuntutan 40% hasil negeri yang dikutip Kerajaan Persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Dato' Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili yakin Kerajaan Persekutuan sentiasa mendengar permasalahan yang dikemukakan kerajaan negeri. I can say the federal government is very open and willing to listen. The new federal government, starting dengan Tan Sri Muhyiddin and under Dr. Sri Ismail Sabri, they are so open and willing to listen for the presentation and the argument of Sabah Bangsa, so long as it's based on law and agreement. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis ramah mesra dan sesi dialog bersama golongan profesional di Kota Kinabalu. Program Ampalud di Padau, Kampung Bukit Besi Beluran, satu lagi produk terbaik dalam mempromosi sektor pelancongan di Sabah. Sukan tradisi itu sekaligus berupaya mengangkat martabat suku etnik Tidong yang terdapat di Beluran setanding dengan etnik lain di negeri ini. Ahli Parlimen Beluran Dato' Seri Ronald Kiandi mahu program tersebut ditambah baik dan diperluas agar lebih dikenali masyarakat setempat. Seterusnya pelancongan luar negara selain dimasukkan dalam kalender pelancongan Sabah. Ya, ini merupakan aktiviti kecil yang boleh diperluaskan skop dan penampilannya. Tentu sekali dalam keadaan sedemikian ia mampu untuk menarik pelancong dan mempromosi ini sebagai salah satu lagi produk pelancongan yang boleh ditunjukkan. Kita lihat acara ini merupakan satu acara yang unik yang hanya ada di kawasan Parlimen Beluran ini. Dato' Seri Dr. Ronald yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan ditemui media selepas merasmikan program Ampalut di Padau di Kampung Bukit Besi Beluran. Kebaikan ini Ampalut di Padau ini seluruh warga Beluran termasuk warga Sandakan di Dun Labuk, Dun Sugut, Dun Talupid semua datang ke Kampung Bukit Besi ini untuk menyaksikan Ampalut di Padau ini ataupun mengambil pernyataan Ampalut di Padau di Kampung Bukit Besi ini. Bersemangat juga yang beliau-beliau di sini, yang dia punya belia-belia sini mau ikut itu anjuran dia itu. Semua orang luar pun tertarik juga dia punya cara Ampalut di Padau ini. Patutlah dibuat untuk menarik orang daripada luar untuk melihat macam mana aktiviti yang ada di dalam kampung. Tidak semestinya kita di bandar, kita ada aktiviti. Di dalam kampung juga kita ada aktiviti kan. Dua kategori dipertandingkan dalam pertandingan ini iaitu terbuka beluran dan tertutup bukit besi dengan hadiah utama enjin sangkut kuasa tinggi. Susulan kelewatan ambulans yang dibangkitkan dalam laman sebuah akhbar tempatan semalam, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS telah membuat siasatan dengan meneliti data masa sebenar di pangkalan data MERS 999. JKNS dalam kenyataan memaklumkan hasil penelitian data mendapati MERS 999 telah menerima panggilan telefon pada 12.06 tengah hari, namun talian telah terputus semasa proses penyambungan dari MERS Regional Centre ke Medical Emergency Call Centre Hospital Queen Elizabeth MECC untuk proses verifikasi dan mendapat maklumat lanjut. Sebanyak 6 cubaan panggilan semula kepada pemanggil dibuat oleh Regional Centre dan MECC dari 12.07 hingga 12.19 tengah hari, namun pemanggil tidak dapat dihubungi semula. Ia menyebabkan ambulans tidak dapat diaktifkan kerana maklumat lokasi yang tidak jelas. Pada 1:01 tengah hari, MERS menerima panggilan kedua dengan maklumat lengkap yang telah diperolehi. Tim responder dari Hospital Queen Elizabeth II diaktifkan dan tiba di tempat kejadian 1:16 tengah hari. Semasa tiba di lokasi, pesawat
sakit berusia 54 tahun sudah tidak bernyawa dan disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan. JKNS memohon kerjasama orang ramai agar memberi maklumat lengkap semasa membuat panggilan kecemasan. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO menyasarkan hampir 200 usahawan kecil akan menerima manfaat menerusi peruntukan RM6 juta daripada kerajaan negeri tahun ini. Jumlah itu meningkat daripada RM4 juta yang telah memberi manfaat kepada lebih 100 usahawan kecil tahun lalu. Setakat Mac tahun ini, sebanyak RM2.5 juta telah dimanfaatkan kira-kira 50 usahawan kecil SEDCO di seluruh Sabah. Kerana kita telah adakan beberapa seminar dan kita juga telah mengadakan beberapa siri jelajah juga di mana kita buka booth untuk peniaga-peniaga kecil ini mempromosikan produk-produk mereka. Pengurus Besar Kumpulan SEDCO, Haizar Ajaz, ditemui RTM di Kota Kinabalu. Menurut Haizar, sempena sambutan Jubli Emas ulang tahun ke-50 Kumpulan SEDCO tahun ini, pihaknya juga menetapkan sasaran selaras dengan Hala Tuju Sabah Maju Jaya, iaitu menumpukan terhadap pembangunan usahawan kecil. Ke arah itu, selari dengan Revolusi Industri 4.0, pihaknya menumpukan usaha pendigitalisan usahawan khususnya melalui penggunaan teknologi sekaligus mengembangkan pasaran perniagaan golongan sasar sehingga ke luar Sabah. Selain perusahaan kecil, SEDCO juga terlibat dalam industri di bawah Kementerian Pembangunan Perindustrian termasuk industri pembinaan, pembuatan, penghilangan dan perkhidmatan perhotelan. Keselamatan kesihatan penghuni rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut Papar sentiasa menjadi keutamaan meskipun kes jangkitan COVID-19 dilihat stabil. Sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri kali ini, saudara mara dan waris penghuni hanya dibenarkan melawat dan menghantar barangan keperluan dengan pematuhan SOP ketat. Buat sementara waktu ini, walaupun keadaan COVID-19 menurun, pihak di rumah warga ini masih tidak menggalakkan saudara mara untuk membawa balik saudara mara mereka balik untuk berhari raya di kampung lah. Memandangkan kita takut nanti kalau sudah di luar kita tidak dapat jangka apa yang akan berlaku lah, mana tahu dijangkiti oleh COVID-19 lah. Pengusaha rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, Joanna Sipaul menyatakan demikian ketika ditemui RTM di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. Bagaimanapun katanya, setiap kali menjelang perayaan, rumah warga tua ini dihiasi dengan pelbagai dekorasi menarik selain mengadakan jamuan makan bersama bagi menceriakan warga tua berkenaan. Seramai 75 warga tua terdiri 51 lelaki dan 24 perempuan berumur 60 tahun ke atas berada di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut setakat ini. Berita sukan. Seramai 37 atlet Sabah bakal beraksi dalam Sukan SEA Hanoi di Vietnam pada 12 hingga 23 Mei ini yang menerusi acara memanah, bola tampar, sepak takraw dan olahraga. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Andi Muhammad Suryadi Bandi berharap kesemua atlet berkenaan dapat menunjukkan prestasi terbaik sekaligus mengharumkan nama negara. Beliau menyatakan demikian kepada RTM sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri di kediamannya di Tanjung Batu Tawau. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan beberapa program di selaras Kementerian Belia dan Sukan Sabah KBSS bagi melahirkan golongan belia berkaliber, berpengetahuan luas dan mempunyai potensi diri. Ia termasuklah program Fellow Sabah Maju Jaya, Dewan Belia Sabah dan Youth Management System. Sehubungan itu, golongan belia dialu-alukan menyertai program berkenaan termasuk program Dewan Belia Sabah. Dewan Belia Sabah akan dijalankan mungkin dalam bulan hadapan di mana ia adalah simulasi Dewan Undangan Negeri di mana belia mewakili belia-belia yang terpilih mewakili DUN 73 DUN di Sabah masing-masing akan berdebat berbincang dalam Dewan Undangan Negeri. Selain itu, beliau juga dipelawar mendaftar di laman sesawang Youth Management System iaitu platform KBSS dalam menyebarkan maklumat berkaitan aktiviti dan peluang kerjaya kepada belia.
Baik, sekian paparan dari negeri di bawah bayu. Keluarga Malaysia, lengkapkan vaksinasi dan dos penggalak anda. Untuk berita seterusnya kembali bersama Azam. Silakan. Baik, terima kasih Rita dengan perkembangan dari Sabah. Saudara, keprihatinan terhadap penduduk yang terkesan akibat musibah banjir antara perkongsian dari Selangor hari ini. Untuk mengetahui perinciannya, kita bersama Samsia Samsi di sana. Sam, silakan. Ya, Azam. Penduduk terjejas banjir dan hilang sumber pendapatan akibat COVID-19 terus mendapat perhatian. Kali ini, Sekretariat Gabungan NGO Selangor menganjurkan program pasar percuma menerusi pengumpulan makanan, keperluan asas dan pakaian terpakai yang diberikan secara percuma. Kira-kira 100 penduduk Pangsapuri Mediterranean Alora A di Taman Sri Muda Shah Alam memanfaatkan program berkenaan. Ia sedikit sebanyak meringan beban yang ditanggung. Dilanda musibah banjir kan, alhamdulillah, syukur nikmat sangat. Sekurangnya boleh membantu walaupun sikit, tapi sekurangnya membantu kita kan yang hidup yang B40 ni lah. Bila ada program macam ni, dapat bantu orang-orang yang memerlukan, yang kita tak tahu pun dia perlukan, macam baju raya ke, pinggan mangkuk ke, kita tak tahu. Perlu diteruskan. Kawasan perumahan mana-mana yang ada macam ni pun perlu diteruskan supaya dapat eratkan sifat kejiranan tu kan. Kita akan roadshow seluruh terutama di Parlimen Kotaraja dalam kawasan saya lah, dan juga khususnya Parlimen Kotaraja dan juga Selangor. Kita akan bergabung dengan beberapa lagi NGO lain, kita buat, dan kita akan pergi ke kawasan-kawasan yang rakyat yang susah, kawasan-kawasan yang memerlukan bantuan, dan kita dapat sumbangan daripada berbagai pihak macam. Selain Dewan Pembangunan Perniagaan Usahawan Malaysia, turut terlibat Pertubuhan 99 Kebajikan Insan Selangor dan Sekretariat Ummah Selangor. Kehilangan ibu bapa akibat COVID-19 satu dugaan berat, apatah lagi bagi anak-anak yang masih di bangku sekolah. Atas dasar keprihatinan, Yayasan Islam Darul Ihsan YIDE dan Polis Selangor melaksanakan program prihatin pelajar yatim piatu COVID-19. Jelas Pengurus Besar YIDE Nur Muhammad Razali Abdullah, 28 pelajar dikenal pasti untuk menerima bantuan. Untuk tahun ini kita YIDE telah mengkreditkan sejumlah RM 1.2 juta kepada 8,100 anak yatim di Selangor bagi bantuan hari raya. Ini termasuk juga 28 orang anak yatim tadi, yatim piatu yang disebutkan tadi. Program turut mendapat kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Jabatan Kebajikan Masyarakat Selangor dan Lembaga Zakat Selangor. Penjaga anak-anak yatim berkenaan bersyukur atas bantuan diterima demi meringankan beban. Saya memang berterima kasihlah sebab Polis Selangor kira ambil berat jugalah yang tolong saya bantuan untuk kesu, zakat apa semua, tolong mohonkan dengan cepatkan dengan kebajikan masyarakat semua kan. Alhamdulillah lah. Bagus. Sebab apa? Daripada adik di Sepang pun selalu tanya, ada tanya-tanya semua. Jadi saya rasa tuan ni terlelak sebenarnya. Banyak orang beritahu, itu je lah. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah. Selama ini pun Nur Amira Aliza ni masih ayah ibunya hidup pun dia rapatnya ke kita. Jadi dia banyak adik-beradik, 12 orang bersaudara, dia pilih kita. Jadi saya sangat bersyukurlah. Terima kasih atas perhatian semua terhadap Nur Amira Aliza. Pameran replika rumah tradisional kita, warisan seni bina terakhir, menyasarkan 6,000 pengunjung. 21 jenis rumah tradisional yang terdapat di Malaysia menjadi tarikan utama pameran di Muzium Petaling Jaya itu yang bermula Mac lalu.
Antaranya replika Rumah Limas Bugis di Selangor, Rumah Melaka, Rumah Negeri Sembilan, Rumah Limas Bungkus di Terengganu, Rumah Bidayu dan Rumah Panjang Iban di Sarawak. Menurut penolong Kurator Muzium Petaling Jaya, Boni Edi, matlamatnya memberi pendedahan tentang sejarah, budaya dan seni kepelbagaian rumah tradisional. Kita ingin menyebarluaskan maklumat ataupun maklumat tentang budaya, sejarah, kesenian yang kita ada sekarang. Kerana kita tahu Malaysia sememangnya terkenal dengan leluhur yang pelbagai serta unik. Jadi dengan adanya pameran ini, kita berharap masyarakat di luar sana lebih mendalami serta mendapat maklumat tentang kepelbagaian rumah tradisional yang terdapat di Malaysia ini. Turut dipamerkan 13 alat pertukangan untuk membina rumah tradisional. Pameran akan berakhir 12 Ogos depan. Laporan itu mengakhiri perkongsian berita dari Selangor. Kembali bersama Azam untuk berita selanjutnya. Ya, baik, terima kasih Sam dengan perkembangan dari Selangor. Baik, wanita berumur 20 hingga 40 tahun merupakan golongan lebih berisiko terkena penyakit kista ganglion. Walaupun bukan penyakit baharu, namun masih ramai yang kurang kesedaran terhadap penyakit tersebut. Kalau ikutkan hipotesis setakat ni, mereka selalu mengaitkan masalah ni dengan trauma. So selalunya macam terseliur pergelangan tangan ke, cedera pada pergelangan tangan ke, dia boleh ada kelemahan pada selaput sendi atau ligamen. So bila ada kelemahan ni, cecair daripada sendi dia boleh keluar dan membentuk bengkak di bawah kulit. Meskipun kajian menunjukkan ia tidak melarat menjadi kanser, rawatan segera harus diambil sekiranya mengganggu aktiviti harian. Penyakit ganglion merupakan benjolan yang sering muncul di kawasan sendi, terutama pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Baik, setiap kali musim perayaan, Kuala Lumpur pasti menjadi tumpuan warga asing. Namun kehadiran mereka kadang-kala menimbulkan isu-isu yang kurang enak didengar. Sejauh manakah kebenarannya? Ikuti tinjauan wartawan Jasmaidi Arif. Seperti biasa, beberapa lokasi di Kuala Lumpur, di sini rancak, di sana rancak, seperti di KLCC pada malam ini, di mana warga asing masih berpusu-pusu menghabiskan baki percutian mereka. Namun dalam kegembiraan yang disambut bersama rakan-rakan, mereka sering terpalit dengan masalah sosial serta kurang kesedaran sivik. Untuk itu kita tinjau keadaan semasa di sini. Keunikan KLCC sebagai bangunan ikonik sering menjadi tumpuan. Pengunjung warga asing nyata tidak melepaskan peluang menikmati pemandangan di sini. Tinjauan saya mendapati tiada sebarang masalah sosial seperti pergaduhan berlaku. Namun, terdapat sisa-sisa sampah yang merosakkan pemandangan, sedangkan tong sampah telah disediakan. Foto tengok sampah bersepah macam ni. Kalau boleh, macam pelancong kan, kalau pergi sini, buanglah sampah pada tempatnya, pada tempat sampah. Macam kalau lepas minum ke, lepas makan ke, buanglah sampah tu dalam bakul sampah. Saya jumpa kawan lah. Saya datang itu KLCC, jumpa kawan. KLCC ada cantik kan, mau tengoklah macam mana. Sebilangan warga asing sedar tanggapan negatif terhadap mereka. Namun, perbuatan ini bermula dari sikap individu yang perlu ada rasa tanggungjawab. Tolonglah jaga kebersihan sama. Anggap ini negara kita sendiri. Kak manapun kita berada, tolong jaga kebersihan. Kak mana-mana pun, jadi kita nampak selesa mata kita. Menurut saya sendiri, saya pribadi, itu tidak semua orang ya Bang ya. Karena menurut saya itu kembali ke personality masing-masing. Nggak semua orang itu suka membuat rusak di kota lain, di kota orang istilahnya. Jadi hal itu kembali ke pribadi masing-masing kalau menurut saya. Justru, penguatkuasaan dan pemantauan pihak berkuasa tempatan perlu dipertingkat. Termasuk mengambil tindakan tegas terhadap pengunjung yang ingkar menjaga kebersihan. Jasmaidi Arif, Berita RTM.
Bagai bermusim, isu kenaikan harga barangan dan kekurangan bekalan sering diperkatakan setiap kali musim perayaan. Wartawan Nur Fatihah Abdul Rahim ke Pasar Basah di Ibu Negara bagi meninjau keadaan di sana. Mekanisme pemantauan harga barangan perlu dipertingkatkan agar tiada pihak yang mengambil kesempatan untuk menaikkan harga sewenang-wenangnya, terutama ketika musim perayaan. Tinjauan saya di Pasar Caukik di Jalan Raja Buk pagi tadi mendapati peniaga mematuhi skim harga maksimum musim perayaan HMMP ditetapkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Saya rasa bila kerajaan pantau yang sejak kebelakangan ni, mereka menuruti apa yang diarahkan. Jadi saya harap pihak kerajaan sentiasa memantau. Sebulan sekali ke, itu harapan saya lah. Saya rasa bukan sama je. Lebih kurang sama harga. Harga tak naiklah sangat. Naik sikit lah. Biasa masa saya beli kulit ni, titil ni, biasanya kalau hari biasa RM11. Ini katanya harga raya RM12. Naik RM1 dalam sekilo. Lepas ni dia kata lepas raya saya bagi balik RM11. Hari ni sebenarnya okey, cuma susah nak dapat. Macam ayam tu memang payah nak dapat lah. Berebut kita. Harga tu taklah mahal sangat. Okey lagi. Pemantauan ni kalau boleh kita tengok dalam segi kebersihan. Dalam masa 2 hari ini penjual tu kadang-kadang yang sudah busuk tu dia jual. Kita makan pun macam tak sedap lah kalau sudah barang rusak kan. Pesanan kepada pengguna, sekiranya ada peniaga yang melanggar peraturan ditetapkan, aduan boleh dibuat ke talian dan portal tertera. Nur Fatihah Abdul Rahim, Berita RTM. Selepas dijangkiti COVID-19 2 bulan lalu, keadaan pelakon dan pelawak Hamid Gurkha merosot. Menurut anak bongsunya, Nur Ashita Abdul Hamid, bapanya tidak mengalami sebarang penyakit, namun kesihatannya terjejas kerana faktor usia. Selepas kena COVID tu dia punya kesihatan agak merosot sikit. Tapi orang kata tak adalah, masih teruk lagi tak adalah. Masih lagi lah orang kata dalam orang kata masih stable. Hanya sebab dia letih lah, kurang makan, kurang minum, tidur tak cukup kadang-kadang kan. Dia banyak fikir. Meskipun keadaan semakin uzur, Hamid atau nama sebenarnya Abdul Hamid Abdul Rahman masih mampu berseluruh. Beliau juga masih mampu untuk bangun setiap malam menunaikan solat tahajud. Saya memang tak terdaya sekarang ni. Dah tak boleh nak bangun, nak berjalan sendiri pun tak boleh. Takut jatuh ke belakang, tersungkur ke depan. Dia tak ada brek. Doakan saya panjang umur, murah rezeki dan sihatkan tubuh badan saya, kuatkan tenaga saya. Ucapkan Hari Raya. Dan seterusnya saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh peminat-peminat dan yang suka-sukakan saya. Beliau pernah dinobatkan sebagai artis komedi terbaik Festival Filem Malaysia FFM ketiga pada 1982. Kali terakhir, Hamid membintangi filem Superbike The Movie 3 tahun lalu. Baik, kita ke perkembangan Sukan Si Hanoi. Kekangan hanya dapat menguji venue sukan terjun 2 hari sebelum acara sukan itu dipertandingkan pada kejohanan berkenaan bukan satu alasan buat atlet untuk tidak meraih pingat. Sebaliknya, Ketua Kontingen CDM Malaysia ke Sukan Si Hanoi, Datuk Nur Azmi Ahmad berkata, perkara itu tidak perlu diperbesarkan berikutan ia merupakan langkah waspada negara penganjur dalam menangani wabak COVID-19.
Beliau menjelaskan SOP ditetapkan penganjur perlu dipatuhi dan ia tidak perlu dipertikaikan kerana SOP berkenaan telah pun diputuskan menerusi mesyuarat Sekretariat Sukan C. Ditanya sama ada perkara tersebut mengganggu persiapan atlet terjun untuk meraih pingat buat kontijen negara, beliau berkata ia bagaimanapun tidak mendatangkan kesan besar. Beliau berkata demikian selepas Majlis Penutup Perhimpunan akhir kontijen Malaysia secara maya di Majlis Sukan Negara. Atlet terjun negara dijadualkan beraksi bermula 8 hingga 11 Mei di Pusat Akuatik Maiding. Sementara itu, Datuk Nur Azmi menyanjung tinggi pengorbanan atlet dan pegawai yang rela berkorban tidak menyambut Aidilfitri bersama keluarga demi mengutamakan misi untuk negara. Saya mohon maaf kerana tuan-tuan dan juga puan-puan dan atlet-atlet beraya di MSN saja pada tahun ini. Dan saya percaya dengan semangat yang ada pada semua atlet yang berkobar-kobar untuk misi negara adalah yang lebih penting daripada tanggungjawab bersama keluarga. Dan terima kasih juga saya membuat kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada ahli keluarga yang membenarkan atlet-atlet beraya di Majlis Sukan Negara. Tambah beliau, kontijen Malaysia mampu mencapai 36 pingat emas yang disasarkan dengan mempertaruhkan 612 atlet untuk bersaing dalam 37 jenis sukan. Jangan letak harapan menggunung kepada Lee Zijia. Itu pesanan bekas jaguar badminton negara Roslyn Hashim yang ditujukan kepada pasukan Malaysia dalam kejohanan Piala Thomas 2022 di Bangkok, Thailand berlangsung 8 hingga 15 Mei ini. Biarpun Zijia masih segar dengan kejayaan menjuarai kejohanan badminton Asia 2022 di Manila, Filipina ahad lalu, Roslyn beranggapan prestasi pemain perseorangan lelaki negara itu masih terumang-ambing sejak memilih bergelar pemain profesional Januari lalu. Jelasnya harapan yang wajar diletakkan adalah sekitar 60 hingga 70% dalam kejohanan kali ini. Selain Zijia dan Liu Darren, kem perseorangan negara pada kejohanan itu turut dibarisi 3 ubi muda iaitu Eng Ziyong, Adil Sholeh Ali Sadikin dan Leong Junhao. Kem beregu negara pula diwakili Aaron Chia selaku ketua pasukan yang bergandingan dengan Soh Woo Yik, diikuti Goh Zefei, Nur Izzuddin Rumsani, Ong Yu Sin, Teo Yi dan Chia Wei Ji. Malaysia diundi bersama juara 2014 yang juga pilihan kedua Jepun bersama England dan Amerika Syarikat dalam saingan kumpulan D Piala Thomas 2022. Terkilan kerana cuti perayaan dihabiskan di pusat pemindahan sementara dan tidak sempat menziarahi saudara mara dan kenalan, namun kami redha. Itu antara luahan penduduk terjejas banjir di Pontian, Johor. Budak ni sekolah duduk asrama kan, jadi ingatkan cuti sekolah ni nak bawa lah dia orang jalan-jalan raya ni kan. Habis dah macam ni tak dapat lah. Hari raya pertama tu je dapat pergi rumah saudara 3 buah rumah, lepas tu dah tak boleh ke mana lagi. Yang tak adalah sebab setiap kali banjir kat rumah tu memang kita dah agak dah. Jadi daripada awal kita dah memang siap sedia lah kan. Mana-mana yang patut kita selamatkan, kita selamatkan. Nak balik, nak kemar-kemar. Dalam pada itu, banjir di Pontian semakin pulih. Sebuah lagi pusat pemindahan sementara PPS ditutup 4 petang tadi iaitu di SK Seri Bukit Panjang. Ini menjadikan hanya 19 penduduk daripada 4 keluarga berlindung di PPS SK Berlayu Raya. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah berkata jumlah itu turun berbanding 51 penduduk terjejas 12 hari tadi. Baik, ini pula di Melaka. Bot Melaka River Cruise MRC akan kembali beroperasi bila-bila masa berikutan paras air Sungai Melaka semakin surut. Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka PPSPM memberitahu orang ramai khususnya pelancong yang ingin menggunakan perkhidmatan MRC dinasihat untuk merujuk laman Facebook rasmi Melaka River Cruise bagi mendapatkan kemaskini waktu operasi bot berkenaan. Sebelum ini, operasi bot tersebut terpaksa dihentikan sementara susulan hujan lebat awal pagi tadi di negeri itu yang menyebabkan paras air Sungai Melaka meningkat tinggi dengan arus deras.
Langkawi terus menjadi lokasi percutian untuk dikunjungi. Jualan tiket feri dari Jeti Kuala Kedah ke Pulau Peranginan itu mendapat permintaan tinggi, malah telah habis dijual bagi perjalanan 3 hari sebelum Aidilfitri hingga Ahad ini. Ia terus melibatkan pertambahan hingga 5 perjalanan berbanding 2 pada hari biasa. Buat masalah yang ini memang ramai ke Langkawi, pelancong dan yang banyak ke Langkawi. Jadi kita pun ada buat tambahan trip tambahan, mana lancarlah perjalanan untuk ke Langkawi sebab pembelian tiket ada dua kategori, satu direct terus ke kaunter ataupun beli online tiket untuk perjalanan ke Langkawi. Rata-rata sehari berapa penumpang? Anggaran dalam 3,000 ke 3,000 lebih dari Kuala Kedah ke Langkawi. Dah sekeluarga daripada Melaka nak bercuti ke Pulau Langkawi lah. Sempena Hari Raya Aidilfitri ni. Ikutkan semalam ni tiket, tapi tengok dah tiket dah habis. Jadi dapat hari ni itu pun 2,5. Bercuti juga, nak tengok saudara angkat pun sama juga kat Langkawi. Ramai tak yang pergi ni? Ramai, ada lagi 3 orang lagi. Sampai bila ni cuti ni? Tak adalah 3 hari 2 malam je. Macam mana ni? Langkawi lah, Tanjung Senang. Senang. Jalan tak mana Langkawi? Motor nak berjalan. Dah lama PKP ni kan, tak pernah jalan mana. Lama tu pun tak tahu jalan mana. Tu nak bawa dia pergi jalan tu. Ingat kesian kat tu, jemu. Tapi bagi lah nak pilih. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Seorang lelaki rentung selepas kereta dipandunya terbakar dalam kemalangan melibatkan 2 kenderaan di Jitra malam tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintenden Rodzi Abu Hassan, kemalangan berlaku berdekatan persimpangan Kampung Nongka, Kubang Pasu kira-kira pukul 12.33 tengah malam. Dalam kemalangan terbabit, kereta dipandu mangsa bertembung dengan sebuah kenderaan pelbagai guna MPV sebelum terbakar. Pemandu dan 6 penumpang MPV berkenaan mengalami kecederaan dan menerima rawatan di Hospital Jitra. Mangsa pula disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Teruskan amalan menjaga SOP ketika melakukan aktiviti kunjung-mengunjung. Dengan itu, saya Azamuni Hussein. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Rio sekampung dah terasa, tersenyum riang ayah bonda. Ingat masa dulu-dulu, agak indah waktu itu. Encik abang nak ke mana? Sedundun berteluk belanda. Encik adik aku kurang, sebangsa berkebaya panjang. Jom kita ramai-ramai, sudah menunggu sahabat andai. Semoga hari raya, semoga kami untuk semua.